Jadi Hanifatul Mu'in muka surat 60, perenggan yang ketiga daripada atas. Perenggan yang ketiga daripada atas tu kita berhenti di tengah. Kita berhenti di tengah. Tengah tu terjemahan lah dok. Kita berhenti di tengah tu. Dia perenggan yang ketiga al-muqsu fil masjidi. Kita berhenti di wa qira'atu Qur'anin biqasdi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa qira'atu Qur'anin. Alif lam tu buanglah tu. Wa qira'atul Qur'an. Ni wa qira'atu Qur'anin. Atau pada al-muqsu fil masjidi. Fa'il kepada wa yahrumu bil janabati. Wa qira'atu Qur'anin biqasdihi walau ba'da ayatin bihaisu yusmi'u nafsahu walau sabiyan khilafan lima afta bihin Nawawi. Kita ambil terjemahan di dalam tu. Membaca Al-Quran dengan maksud sebagai bacaan Al-Quran. Wa qira'atu Qur'anin, dan baca akan Al-Quran biqasdihi, dengan qasad akan Al-Quran. Jadi haram atas orang yang berjunub, dan juga haram atas orang haid dan nifas membaca Al-Quran. Orang yang berhadas kecil haram menyentuh Al-Quran, haram menanggung Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak diharamkan. Adapun orang yang berjunub, orang yang bersetubuh, orang yang keluar air mani, orang yang beranak, dan juga orang haid, orang nifas, diharamkan membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran memang diharamkan. Membaca Al-Quran pun diharamkan atas orang yang berjunub dan juga orang haid dan orang nifas. Haram membaca Al-Quran ni, tengok molek kitab tu sebut wa qira'atu Qur'anin, dan membaca Al-Quran haram dengan sebab berjunub oleh membaca Al-Quran biqasdihi, dengan qasadnya qasad Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran tu haram, membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran. Nanti kita akan baca dalam kitab I'anah ni. Sekalipun separuh ayat, sekalipun setengah ayat, walaupun satu huruf sekalipun, qaf, alif lam mim, 3 huruf sekalipun haram. Kalau kata setengah ayat pun haram, dengan qasad Al-Quran lah. Satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, setengah ayat Bismillah, itu setengah ayat. Tapi kita baca Bismillah dengan qasad baca Al-Quran, setengah ayat. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat lengkap. Bismillah, setengah ayat sekalipun, kalau baca dengan qasad membaca Al-Quran, hukumnya adalah haram atas orang yang berjunub dan atas orang haid dan nifas. Membaca Al-Quran di mana? Yang terdengar diri sendiri. Bihaisu yusmi'u nafsahu, sekira-kira memperdengarkan akan dirinya. Dia bila sebut kata membaca, bila sebut kata membaca di sini, membaca Al-Quran, kita kena ingat bila sebut kata membaca, qiraah membaca, dengar telinga kita sendiri baru dia nama membaca. Ini membaca Al-Quran. Sebut kata membaca, macam dalam sembahyang ada rukun bacaan, rukun qauli, ada sunat bacaan, sunat qauli. Dia sebut kata membaca, dia sebut kata bacaan, dengar di telinga boleh dinamakan kita membaca. Dengar di telinga boleh panggil kita membaca.
Kalau tidak dengar di telinga, walaupun bibir mulut bergerak-gerak sekalipun, tidak dihukumkan membaca. Jadi orang berjunuk ni, orang haid, orang nifas, dia menggerakkan bibir mulut membaca ayat Al-Quran, tetapi tidak keluar suara, tidak dihukumkan membaca, maka tak haram lah. Oh, saya baca dalam hati tak panggil membaca. Dalam hati. Sekarang ni dia gerak bibir mulut. Bukan dalam hati ni, gerak bibir mulut. Tapi keluar suara ke tidak? Tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Sebab apa dalam kitab disebut li'annal qira'ah bi isma'in nafsi. Kerana apa? Kerana membaca ni dengar di telinga kita sendiri, baru dihukumkan kita membaca. Lepas tu kalau rukun-rukun bacaan dalam sembahyang, takbir, Fatihah, tasyahud, selawat, salam, 5 rukun bacaan, syaratnya dengar di telinga. Sebab apa? Baru dinama kita membaca. Kalau kita membaca Fatihah, bibir mulut kita bergerak-gerak, telinga kita tak dengar, tidak dihukumkan membaca, maka tidak ada rukun qauli Fatihah, maka tidak sah sembahyang kita. Pandai ni. Ini ke mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Maliki dia cukup gerak bibir mulut sah dah sembahyang, tu mazhab Maliki. Dan pandangan dalam mazhab Hanafi, mereka hanya membaca bergerak bibir mulut, okey dah, walaupun tak keluar suara. Kita mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab tanpa keluar bunyi, dengar di telinga, tidak dihukumkan membaca. Pada ni. Ini kita membaca. Sama juga dengan bacaan-bacaan yang disunatkan kepada kita selepas daripada sembahyang. Mana apa bacaan lepas mana? Wirid lepas sembahyang. Itu bacaan-bacaan yang disunatkan kita membaca lepas sembahyang. Bila sebut bacaan, dengar di telinga. Mana kalau tasbih 33 kali, 33 tu suti-suti kena dengar di telinga. Tahmid alhamdulillah 33 kali, suti-suti kena dengar di telinga. Takbir Allahu Akbar 33 kali ataupun 34 kali, dengar di telinga. Boleh dapat kelebihan, diampuni dosa walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa sebanyak buih di laut sekalipun. Tapi tasbih, tahmid, takbir yang jumlahnya 100 kali, dengar di telinga. Pada ni baru dinamakan kita membaca bacaan-bacaan yang disunatkan kita baca lepas sembahyang. Dengar di telinga. Sebab tu kena ingat molek, sebut kata membaca, dengar di telinga. Telinga mana ni? Telinga hak asal lah. Telinga normal lah. Jangan cerita telinga orang hak tua, orang hak ni telinga berat tu. Kita cerita telinga hak normal, hak asal. Tapi kalau telinga dia pun jadi berat dah sikit sekarang ni, tak dengar dah. Tapi kalau hak asalnya dengar, hukum dengar lah. Tak payahlah kita mengkuatkan lagi. Kemudian suasana tenang. Kalau suasana tu bising, hujan contohnya, ada orang buat kerja contohnya, jadi tak dengar di telinga, dia dengar dah tu. Jangan kerana hujan lebat kita pun angkat suara. Sebab apa baca kuat sangat tu? Sebab hujan lebat, telinga tak dengar. Dia dengar telinga hak dalam keadaan telinga hak normal dan suasana yang tenang. Baru dipanggil kita membaca. Di sini ni membaca Al-Quran haram atas orang berjunuk, orang haid nifas. Membaca, dengar di telinga. Baru dipanggil membaca. Maupun ia kanak-kanak, walaupun yang berjunuk tu kanak-kanak sekalipun, haram membaca Al-Quran. Kanak-kanak berjunuknya macam mana? Kanak-kanak yang disetubuhi, maka dia berjunuk berhadap besar, haram membaca Al-Quran. Berselisih dengan fatwa Imam Nawawi. Adapun pandangan Imam Nawawi, kanak-kanak yang berjunuk tidak diharamkan membaca Al-Quran. Kemudian di bawah perenggan bawah tu perenggan baru lah tu. Wa binahwi haidin, itu perenggan baru. Dia ada pula tambahan-tambahan yang diharamkan atas orang haid. Tapi hak membaca Al-Quran ni orang berjunuk haram, orang haid nifas pun haram. Kemudian haram membaca Al-Quran ni biqasdihi, dengan qasa Al-Quran.
ambil kitab tu molek. Haram membaca Al-Quran oleh orang yang berjunub. Kita sebut orang yang berhadapsa lah. Orang berhadapsa ni merangkumi orang yang berjunub dan merangkumi orang haid dan juga orang nifas. Kita kira orang yang berhadapsa. Jadi haram membaca Al-Quran oleh orang yang berhadapsa ni, haram membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Dengan bahawa kalau tidak qasa Al-Quran tidak haramlah. Yang haramnya dengan qasa Al-Quran. Lepas tu membaca Al-Quran ni nanti qasa Al-Quran dia begini. Dia kalaulah ada sarif, ada perkara yang menghalang kita daripada membaca Al-Quran. Ada sarif, ada perkara yang menghalang kita daripada membaca Al-Quran. Tidak ada sarif, tidak ada yang menghalang. Mana kita tidak ada hadapsa. Kita membaca Al-Quran, dihukumkan kita membaca Al-Quran walaupun kita tidak qasa Al-Quran. Berbeza apabila ada sarif, ada perkara yang menghalang kita daripada membaca Al-Quran, iaitu hadas besar. Maka bila ada sarif, tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran selagi tidak dengan qasa Al-Quran. Ada ni. Selagi tidak qasa Al-Quran, tidak dihukumkan orang yang berhadapsa tadi, orang yang ada sarif, ada benda yang menghalang baca Quran tadi, tidak akan dihukumkan membaca Quran selagi tidak qasa Al-Quran. Kita tengok dalam I'anatut Talibin. Dia dihuraikan agak panjang. Jadi hak haram membaca Al-Quran ni biqasdihi ay biqasdil Quran, dengan qasa Al-Quran haram. Ai wahdahu au ma'a ghairihi. Itu qasa Al-Quran. Wahdahu dengan bahawa qasa Al-Quran semata-mata, hukumnya haram. Hukumnya haram. Au ma'a ghairihi, ataupun qasa Al-Quran serta qasa perkara yang lain. Mana perkara yang lain? Nanti dah akan cerita di hadapan. Qasa zikir contohnya. Di qasa Al-Quran dan qasa zikir haram. Qasa Al-Quran sahaja jelas-jelas haram. Tapi bukan qasa Al-Quran sahaja, qasa Al-Quran serta zikir, maka hukumnya masih lagi haram. Wa kharaja bizalika, dan keluar dengan kata qasa Al-Quran sahaja ataupun qasa Al-Quran serta yang lain dari Al-Quran, ma izalam yaqsidhu kama zukir, apabila tidak qasa akan Al-Quran seperti disebut. Mana? Bi'an qasada zikrahu au mawa'izahu au qisasahu au tahaffuz wa lam yaqsid maha al-qira'ata lam yahrum wa kaza in atlaqa ka'an jara bihi lisanuhu bila qasdi syai'in. Apabila dia tidak qasa Al-Quran dan tidak qasa Al-Quran serta selain Al-Quran, mana? Qasa zikir, ataupun qasa ambil pengajaran di dalam Al-Quran, ataupun qasa baca Quran kerana nak ambil kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, ataupun awit tahafuz, ataupun untuk tahafuz, untuk pelihara Al-Quran yang kita hafaz, dan tidak qasa sertanya akan membaca Al-Quran, maka tidak haram. Demikian juga tidak haram apabila itlaq dengan bahawa dia membaca di lidah tanpa qasa apa-apa, tidak haram. Dia begini. Hak saya biasa buat contoh sebab tanyalah, biasa tanya orang yang haid dan nifas. Orang haid dan nifas ni dia membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa perkara, baca Bismillahirrahmanirrahim. Setengah ayat pun kalau membaca Al-Quran dengan kosa Al-Quran haram dah. Ini satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang ni orang haid, orang nipah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran tu, membaca Al-Quran hukumnya haram. Dia tanya balik orang perempuan, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu tahu tak itu ayat Al-Quran? Semua orang tahu itu ayat Al-Quran. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah dalam mazhab Syafi'i kita. Sekarang ni kamu dah kadang berhadap kamu masih lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat, setengah ayat pun tak boleh dah. Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim tu Al-Quran tu, kamu kosak apa? Kenapa kita tak kata dia membaca Al-Quran? Sebab dia ada sorif, ada benda yang menghalang hadap maka tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran selagi tidak kosak Al-Quran. Jadi bila tanya perempuan ni, orang haid, orang nipah ni, awak kosak apa ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim? Biasa-biasa jawapan. Dah tahu ustaz memang begitu dah, dia kata. Bila nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Sedar dah itu ayat Quran, sedar. Orang yang berhadap haram membaca Quran, tahu ke tak? Tahu. Dan sekarang ni macam mana ayat Quran yang kamu baca? Kadang-kadang terpinga-pinga. Bila tanya balik, kamu kosak apa? Kamu kosak membaca Al-Quran? Tak kosak membaca Al-Quran. Dan kamu kosak apa? Tak ada kosak apa-apa. Itlaq dia panggil. Itlaq. Dia hanya lidah dia apa ni? Berjalan je. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa, lidah dia berjalan je. Apa? Telancar lidah. Bukan telancar lidah macam orang latah. Hak telancar lidah tu, hak tu latah tu bicara lain. Hak ni dia baca sendiri, bukan telancar. Telancar sungguh-sungguh ni orang latah. Tu telancar lidah dia panggil. Maknanya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Quran, tapi dia pakai baca je. Tak ada kosak apa-apa, tidak haram. Selagi tidak kosak Al-Quran, sama ada kosak Al-Quran saja ataupun kosak Al-Quran serta dengan kosak selain daripada Al-Quran. Mana contohnya kosak zikir? Apa kosak zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim, zikir, bacaan yang disunatkan kita baca sebelum kita melakukan perkara yang bernilai pada syarak, perkara yang tidak haram, perkara tidak makruh, maka disunatkan kita membaca bismillah. Itu zikir dia panggil. Sunat kita membaca bismillah itu zikir. Jadi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, niat di hati kita, bacaan yang disunatkan sebelum kita melakukan perkara-perkara yang baik. Itu zikir tu. Tapi setengah-setengahnya kosak seumpama tu dok juga. Tapi kosak dok membaca Al-Quran? Tidak sama sekali. Tak apa dah lah. Kalau kosak zikir ni, dia kosak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kosaknya adalah bacaan yang disunatkan sebelum memulai pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bernilai pada syarak, yang tidak makruh, yang tidak haram. Sedar tak tu? Duk Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak haramnya kosak Al-Quran semata-mata ataupun kosak Al-Quran serta kosak zikir sama. Kosak zikir dan kosak Al-Quran, maka hukumnya haram. Tapi hak bab kosak ni saya sudah sentuh dah terdahulu ketika bicara kita menanggung Al-Quran dalam keadaan kita berhadas serta dengan mata benda serta dengan barang-barang yang lain. Ingat tak? Kita dahulu bicara contohnya Al-Quran dalam beg kita.
Jadi kita tidak sentuh Al-Quran, tetapi dipanggil kita menanggung Al-Quran. Sebab Al-Quran ada dalam beg kita. Jadi kita menanggung Al-Quran serta menanggung barang yang lain. Ingat dah dahulu, yang haram hanya satu saja, kosak menanggung Al-Quran. Kosak menanggung Al-Quran sama dengan beg, sama dengan barang lain dalam beg, tak haram dah. Kosak bawa beg sama telah tidak haram, tidak kosak apa-apa pun tidak haram. Jadi 4 kosak, 1 haram, 3 tidak haram. Ni 4 kosak, 2 haram, 2 tidak haram. Kita sebut dah dahulu kan. Sekarang kalau kita bawa Al-Quran dalam beg, dalam keadaan kita berhadas, termasuk berhadas kecil, kita kosak bawa Al-Quran semata-mata, haram. Sebab kita berhadas. Ni sekarang ni berhadas besar, kosak membaca Al-Quran semata-mata, memanglah haram. Kemudian kita bawa Al-Quran serta bawa beg, bawa Al-Quran serta bawa pakaian dalam beg, kosak 2 tu tak haram dah, walaupun masih lagi ada kosak Al-Quran. Atas pandangan muktamad ni, pandangan kata haram juga ni, kata pandangan muktamad. Jadi walaupun masih lagi ada kosak Al-Quran, tapi Al-Quran dan juga kosak barang lain, tak haram dah. Berbeza dengan orang berhadas besar membaca Al-Quran, kosak Al-Quran campur kosak zikir, haram lagi. Gitu dah ayat dia dah, haram lagi. Kosak Quran saja sah-sahlah haram. Al-Quran bukan Al-Quran saja ni, Al-Quran campur dengan zikir, haram lagi. Kalau kita kosak tanggung Al-Quran, memang haram lah sebab kita berhadas. Tapi kita bukan kosak tanggung Al-Quran, Al-Quran dan juga barang lain, tak haram dah, walaupun masih lagi ada kosak Al-Quran. Atas pandangan muktamad, pandangan dia masih lagi hukum haram sebab ada kosak Al-Quran. Kemudian kosak bawa beg semata-mata tak haram. Quran dengan beg tak haram dah, kosak beg saja tak haram lahnya. Kalaulah kosak zikir semata-mata tak haram. Ketika bawa beg, tidak kosak apa-apa pun, beg duduk galah, berhadas kecil, jalan je. Kosak bawa Quran ke tak? Tak. Kosak bawa beg ke tak? Tak. Tak kosak apa-apa, tak haram. Sama juga dia membaca Al-Quran, kosak Al-Quran memang tidak, kosak zikir pun tidak. Lepas tu dia baca tanpa kosak apa-apa, tak haram. Ingat tu 4 kosak tu. Kosak zikir ke, kosak doa ke, kosak ambil tabarruk ke, doa naik kenderaan, itu ayat Al-Quran. Doa naik kenderaan itu ayat Al-Quran. Kita pasti kosak apa? Kosak doa. Kosak doa dan juga kosak Quran haram. Kosak doa saja tak haram, tak ada kosak apa-apa. Naik kenderaan, mulut pun terlancar lidah lah, berjalanlah lidah kita membaca doa naik kenderaan. Tapi itu ayat Al-Quran tu. Dia tak ada kosak apa, dia pakai berjalan gitu je di lidah kita, maka hukumnya tidak haram. Kita dengar orang kena musibah, kita membacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat Al-Quran tu. Kosak Quran ke tak? Berhadap besar ni orang hiknipah dia tidak kosak Al-Quran, maka tidak haram. Kosak zikir, kosak doa, tidak kosak apa-apa, tidak haram. Yang haram hanyalah kosak Al-Quran dan juga kosak Al-Quran serta kosak zikir, campur 2 itu masih lagi diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Kemudian dalam i'anah kita ni kosak tahafuz, pelihara ingatan Al-Quran yang dihafaz. Cuma yang tak ada dalam kitab ni kosak taklim, kosak mengajar. Kosak taklim, kosak mengajar tidak dinyatakan dalam kitab i'anah.
Dan kitab Fiqh Islami wa Adillah tu dia cerita berkaitan dengan kosak mengajar. Contoh dalam kitab Sabila pun cerita kosak mengajar. Kosak mengajar tak apa dalam kitab Sabila. Ataupun baca ayat Quran sebagai ambil hukum. Baca ayat Quran sebagai menjadi sebagai nak ambil sebagai kisah dalam Al-Quran, sebagai dalil dalam Al-Quran. Apabila dia mengajar apa semua, kan dalam kitab tu ada ayat Al-Quran. Dan kita ada ayat Al-Quran. Tadi kita baca kitab Fana Bagi Hati. Cerita ada ayat Al-Quran. Lepas tu orang yang mengajar tu, contohnya orang tu haid contohnya, dia mengajar bukan di masjid lah, dia mengajar di sekolah ke, dia mengajar di surau madrasah ke, dia pun mengajar. Dalam kitab tu ada tu ayat Al-Quran. Nak baca macam mana? Hak ni ayat Quran ni, ustazah ni lah hak ni. Saya lakuh dulu tak boleh baca ni ayat Quran. Baru tak boleh bacanya, bacalah. Sebab itu sebagai dalil apa pembicaraan hak ada dalam kitab. Bicara hukum, mana dalil hukum ni? Keluar ayat Al-Quran, bacalah. Ada ni. Kosaknya apa? Kosak nak ambil dalil. Kosak nak ambil hukum. Kosak nak ambil kisah. Boleh, tak ada masalah. Jangan kosak Al-Quran. Tu pendek. Hak panjang sikitnya kosak mengajar. Tapi nak pegang Quran tak boleh lah. Nak pegang Quran tak boleh. Dengan bahawa disuruh anak murid, kalau hak jenis tak ingat Quran lah. Kalau hak ustazah tu hafal Al-Quran, senang. Sebab dia tak boleh tengok Al-Quran. Kalau ustazah tu jenis tak hafal Al-Quran, anak murid lah. Buka kat mana kamu nak baca, buka. Dia pun tengok, pegang tak boleh. Lepas tu anak murid dia pun baca salah, dia perbetulkan lah. Bukan hanya beritahu salah, ulang semula, dia pun ulang salah. Lepas tu ajarlah betul macam saya tak boleh ajar, saya hit. Dah ajarlah, bacalah. Kosaknya kosak taklim mengajar. Begitu juga dengan orang yang hafal Al-Quran, untuk jaga ingatan. Selagi tidak kosak Al-Quran, tidak dihukumkan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadap sah. Itu saja. Lepas tu macam mana dia mengajar? Banyak dia ajar tu dia baca. Macam ni tak kosak Al-Quran? Tanya mereka lah. Tanya orang hit, orang nipah tu. Kalau kata baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tak kosak Al-Quran, okey je, lagi pendek je. Tapi kalau dia mengajar Al-Quran, banyak ayat yang dia baca. Anak murid pula baca sekali ikut, tak betul juga. Baca kedua sudah ikut, tak betul juga. Baca ketiga dia ikut, barulah okey. Dah berapa kali nak baca? Lepas tu macam mana tu? Kosak apa tu? Tanya dia lah. Tapi selagi tidak kosak Al-Quran, tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Maka tidak haram. Kosak apa? Kosak mengajar. Kosak apa? Tidak kosak apa-apa. Sama dengan orang yang nak jaga ingatan, hafaz Al-Quran tu. Tanya mereka lah. Macam mana mereka membaca Al-Quran agak banyak juga untuk mengulangi Quran yang dihafaz. Macam mana mereka tidak kosak Al-Quran? Mereka hanya kosak jaga ingatan. Tanya mereka lah, kita tak nak royak. Tidak royak macam mana? Cuma selagi tidak kosak Al-Quran ataupun tidak kosak Al-Quran serta kosak yang lain, tidak dihukumkan membaca Al-Quran, tidak haram. Walaupun baca tu banyak sekalipun, kosak Al-Quran hukumnya haram walaupun setengah ayat, walaupun satu huruf. Kalau kosak Al-Quran, kalau tak kosak Al-Quran, banyak mana pun tak haram. Ini mazhab Syafi'i kita. Ada pun mazhab Maliki, kosak Al-Quran pun tak apa, janji sedikit. Itu mazhab Maliki. Kita tak boleh setengah ayat pun haram dah kalau kosak Al-Quran. Kemudian pula, kalau kata hak doa-doa tak apalah, dalam Quran pun ada, dalam doa pun ada. Tapi kalau baca ayat Quran tak ada dalam doa, hanya dalam Quran semata-mata, sekalipun atas pandangan muktamad. Hak dia, kalau tadi baca Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran pun ada. Hak kita dituntut baca, hak zikir, hak kita nak melakukan perkara baik pun ada.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Quran pun ada. Hak di luar Quran pun ada. Hak kita disunatkan baca. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana. Dalam Quran pun ada. Dalam doa-doa pun ada luar semayang. Luar dua Quran ni ada doa-doa. Maknanya dalam Quran pun ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam doa di luar Quran pun ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Hak ni sepakat ulama. Adapun kalau ayat Al-Quran tu hanya ada dalam Quran sahaja atau pandangan muktamad pun tak haram juga selagi tidak kosak Al-Quran. Selagi tidak kosak Al-Quran. Cuma dah kitab kita ni pendek je lah. Wa qira'atu Qur'anin biqasdi, haram bagi orang yang berjunub, orang haid nifas membaca Al-Quran. Hak haramnya membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Dalam kitab-kitab Jawi hak kecil-kecil pun sama juga. Haram membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Contoh dalam kitab Hidayatus Sibyan, haram membaca Al-Quran jikalau satu huruf sekalipun haram, jika dikosakkan dengan dia Quran, baru haram. Kalau tak kosak Quran tak haram. Ni hak dalam kitab Hidayatus Sibyan. Sama je kitab Jawi-Jawi mana pun, haram membaca Al-Quran dengan kosak Al-Quran. Dengan bahawa kosak Al-Quran saja ataupun kosak Al-Quran serta dengan kosak zikir masih lagi haram. Kosak Al-Quran serta kosak mengajar masih lagi haram. Kosak Al-Quran serta kosak ambil dalil masih lagi haram. Kosak Al-Quran serta kosak doa masih lagi haram. Dia berdoa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kosak doa dan kosak juga Quran haram. Ni kosak Al-Quran serta kosak yang lain masih lagi haram. Kosak Al-Quran semata-mata lah haram. Adapun kosak zikir, kosak doa, kosak mengajar, kosak jaga ingatan sahaja tidak haram. Dan itlaq tidak kosak apa-apa pun tidak haram. Yang mana orang yang berhadap besar, ada sarif, ada benda yang menghalang membaca Al-Quran selagi tidak kosak Al-Quran, tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Kemudian nak letak kosak ni pada mula-mula baca ataupun sepanjang bacaan. Pandangan muktamad cukup pada mula-mula baca. Pandangan muktamad cukup pada mula-mula dibaca, dia kosak zikir, kosak mengajar. Ada setengah pandangan kena kosak zikir semua lah. Tu setengah pandangan. Betul ke mana? Kosak hak mula-mula sahaja. Tapi kita ingatlah, dia walaupun betul-betul bukan Al-Quran. Contoh ni kita hak biasa ni, kita biasa hak tak ada hadah, tidak ada hadah besar. Memang kita membaca tu tak ada dalam kosak Al-Quran. Doa kita dah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kita dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak tu memang doa kita dah. Walaupun memang tidak kosak Al-Quran dan memang kita pun tidak ada sarih, tidak ada benda yang menghalang, sebab kita tidak berhadap besar. Tapi Al-Quran asalnya sudah dijadikan sebagai bacaan doa, tetap wajib jaga hukum. Jangan baca salah. Walaupun ayat Al-Quran tu kita buat doa dah, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadi doa solid dah. Memang asal ayat Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana, memang kita jadikan doa dah. Tapi walaupun dia asal Al-Quran, kalau kita baca salah, hukumnya tetap haram. Sebab walaupun sudah jadi doa, dia tetap susunan ayat Al-Quran. Pada ni dia dalam bab ni kadang-kadang timbul jugalah kekeliruan. Baca Al-Quran kosak mengajar boleh. Kamu tanya guru Al-Quran,
Tanya guru Al-Quran. Dia nak mengajar Al-Quran, dia haid. Dia kata boleh mengajar sebab kosak dia mengajar bukan kosak Al-Quran. Kamu kita tanya guru Quran. Tanyalah guru pekoh, dia kata. Ni pekoh lah ni. Ni pekoh ni. Ni pekoh lah. Bukan guru Quran ni. Tapi kalau kita tanya guru Quran, guru Quran yang jawab. Dia bukan guru pekoh. Tak, bukan pekoh lah ni. Dah kalau ustazah tu hit oleh hajar Quran, gua ni. Anak murid mari, mek minta maaf mek ustazah hit. Ustazah hit pula 2 minggu, hok paling banyak. Ustazah pukul hit. Mari ngaji mek ustazah, boleh sembahyang dah. Minta maaf ustazah, saya pula hit. Tak mengajilah jawapan dia. Tak mengajilah. Sebab ada tempat. Tapi dia bermasalah sikit. Dia mengajar tu di masjid. Tapi dia mengajar lah. Kalau dia uzur. Tapi ustazah duduk luar jadi. Kata tak comel tengok ustazah duduk luar. Sebab memang tak boleh masuk masjid. Sebab dia haid. Tak boleh masuk masjid. Tapi dia pergi mengajar di masjid. Kalau mengajar surah tak apa. Senang. Dia mengajar di masjid. Duduk tepi sama ustazah. Boleh tahu. Ustazah duduk luar tu haid tu. Ustazah duduk dalam tak haid tu. Ada. Orang berlaku seumpama tu. Dia kata ustazah tu kalau dia uzur kok duduk tanah, duduk luar. Bukan kawasan masjid anak murid duduk dalam. Kata ngajar masjid. Kalau ngajar surah tak kena gitu kata. Tapi mana apa? Dia reti. Dia haid pun dia mengajar. Cuma dia tak masuk masjid. Dia mengajar. Sebab apa? Jangan kosak Quran. Kosak mengajar taklim, kosak mengajar. Yang haram adalah wa qiraatu Qur'anin biqasdihi, membaca Al-Quran yang haram dengan kosak Al-Quran, dengan bau kosak Al-Quran saja ataupun kosak Al-Quran campur kosak zikir, hukumnya haram. Kosak zikir saja ataupun kosak-kosak selain daripada zikir ataupun tidak kosak apa-apa, maka tidak diharamkan. Sebab bila ada sarif, ada benda yang menghalang hadap tidak akan dihukumkan membaca Al-Quran selagi tidak kosak Al-Quran. Selesai hak yang diharamkan bagi orang yang berjunub berhenti dalam masjid dan membaca Al-Quran. Wa binahwi haidin, masuk pula yang diharamkan dengan sebab haid dan nifas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.